Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Para pendengar di IKIM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian, InsyaAllah pada kali ini kita akan sama-sama dalam ruangan Nur Qalbi ini untuk membicarakan mengenai kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian kita yang lepas, kita telah berbicara mengenai tahap yang kedua bagi orang yang ingin beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kewajipan mereka untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga telah menjelaskan dalam pengajian yang lepas mengenai perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh mereka yang ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, syarat-syarat dan rukunnya dan cara-cara untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan segala hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dan mengembalikan hak-hak jika berlaku di antara sesama manusia kezaliman yang ingin ditaubatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini marilah kita sama-sama untuk meneliti dan menghayati pesanan Imam Al-Ghazali kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu cara untuk kita mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam akhir perbicaraan beliau mengenai bab taubat ini. Beliau menjelaskan bahawa bahaya dan kemudaratan orang yang tidak bertaubat ataupun sengaja melengah-lengahkan taubat itu adalah boleh membawa kepada hati menjadi keras. Wal-iyazubillah, kata Imam Al-Ghazali bahawa dosa yang dilakukan oleh seseorang dan melewat-lewatkan taubat itu boleh menjadikan hati seseorang itu menjadi keras. Dan bahaya yang seterusnya, wal-iyazubillah, dibimbangi akan membawa kepada kehancuran, iaitu mati dalam keadaan su'ul khatimah, sebagaimana yang berlaku kepada Iblis dan Bal'am bin Ba'ura yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahawa dosa yang akan menggelapkan hati itu akan menjadikan hati menjadi keras, yang akhirnya sukar menerima kebenaran. Dengan itu Imam Al-Ghazali menyebut kata-kata sebilangan daripada orang salihin bahawa dosa itu akan menyebabkan hati seseorang itu menjadi gelap. Menurut beliau bahawa tanda seseorang itu gelap hatinya dengan sebab dosa yang dilakukan, seseorang itu akan merasakan bahawa dosa yang dilakukannya itu tidak mendatangkan apa-apa. Bahkan dosa yang dilakukannya itu tidak memberi kesan kepada dirinya dan tidak menjadikannya merasa takut dengan azab yang akan ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat kelak. Yang kedua, di antara tanda hati seseorang itu menjadi gelap, ia tidak akan merasai kemanisan sewaktu melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara tanda yang ketiga bagi orang yang gelap hatinya, ia tidak akan mudah untuk menerima peringatan dan teguran daripada orang lain. Yang keempat, seseorang itu akan memandang mudah dengan apa yang dilakukan. Oleh itu, bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah melihat tanda-tanda yang ada ini, supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. 3 tanda yang disebut oleh Imam Al-Ghazali ini perlu diambil perhatian, supaya kita tidak memandang mudah dengan dosa-dosa yang dilakukan,
Dan jangan sekali-kali kita memandang mudah terhadap dosa-dosa yang kecil dengan harapan ataupun anggapan bahawa kita akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita tahu bahawa kita masih lagi berkeras untuk melakukan dosa-dosa besar. Dengan ini kita akan berada di dalam bahaya dengan sebab himpunan dosa yang telah kita lakukan dari dosa-dosa yang kecil dan dalam keadaan dosa besar yang belum kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebut bahawa ma min dhanbin yartakibuhu yusirru alaihi illa iswaddal qalb mithlu sawadil jism alladhi dhukar wala yujilluhu illa at-taubah wala yajluhu illa at-taubah. Tidak ada dosa yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan ia berkeras untuk melakukannya tanpa bertaubat kepada Allah, kecuali hatinya akan menjadi hitam sebagaimana hitamnya badan seseorang manusia itu, dan tidak ada yang akan boleh membersihkan kehitaman hatinya itu kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertaubat daripada segala dosa yang dilakukan adalah merupakan suatu perkara yang sangat penting dan menjadi suatu kewajipan untuk kita segera melakukan taubat daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, bagaimana jikalau seandainya seseorang itu bertaubat, kemudian ia melakukan semula dosa dan maksiat untuk kali kedua, dan kali ketiga dan kali empat. Maka Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan berkaitan dengan situasi ini. Bagi mereka yang terjerumus melakukan dosa selepas ia bertaubat, maka menjadi kewajipan kepada dia juga untuk kembali bertaubat untuk kali kedua, ketiga dan juga keempat, supaya dia segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mungkin sahaja seseorang itu akan mati bila-bila masa sahaja selepas ia melakukan taubat. Andai kata kita merasa susah dan sukar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah kepada dirimu, mungkin sahaja aku akan mati bila-bila masa, dan ini jikalau berlaku maka aku tidak sempat bertaubat daripada dosa yang telah aku lakukan. Maka dengan sebab itu hendaklah aku segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan taubat itu sebagai satu tugasan dan kerja, sebagaimana juga kita melakukan dosa itu sebagai satu kerja dan perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita merasa lemah atau berputus asa, dan jangan membiarkan syaitan menghalang kita daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itu akan menjadikan kita orang yang tidak bertaubat dan orang yang cuai dan berada di dalam kelalaian yang mungkin sahaja akan menyebabkan kita mati dalam keadaan bergelombang dengan dosa. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita supaya sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum kullu mutafattinin tawwab, yang bermaksud sebaik-baik kamu adalah mereka yang banyak diuji dengan dosa, namun ia juga banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak menyesali terhadap ketelanjuran dan kesalahannya, serta banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita bahawa sesiapa yang terlanjur melakukan dosa atau menzalimi dirinya sendiri,
kemudian ia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keampunan dan kemaafan ke atasnya. Oleh itu para pendengar yang dirahmati Allah, apa yang boleh kita rumuskan sebagai kesimpulan perbincangan kita dalam bab taubat, ia merupakan langkah yang kedua bagi orang yang ingin beribadat dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah anda bersegera melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan hati anda daripada segala dosa dan daripada segala maksiat yang telah dilakukan semua sekali, dan menjadikan keinginan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu keinginan yang sebenar-benar dengan azam yang sungguh-sungguh, dan kita melakukan semuanya itu untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita melaksanakan taubat juga dengan berusaha untuk mendapat keredaan daripada kalangan sesama manusia sekadar yang kita mampu, dan kita berusaha mengganti atau mengqadakkan semua ibadat-ibadat yang telah kita tinggalkan, dan seterusnya. Hendaklah kita menyerahkan semua sekali itu kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan taubat kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Imam Al-Ghazali mengajar kepada kita bagaimana seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, itu ia perlu untuk membersihkan dirinya sebagai langkah pertama, dan dengan mandi ataupun berwuduk, kemudian memakai pakaian bersih dan melakukan sembahyang 4 rakaat ataupun sembahyang 2 rakaat sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa yusalli rak'atain aw arba'an mafrudatan aw ghairu mafrudah. Seseorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah ia membersihkan diri dan berwuduk, kemudian dia bersembahyang 2 rakaat atau 4 rakaat, sama ada sembahyang itu sembahyang sunat ataupun sembahyang yang wajib. Kemudian dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasai dirinya yang penuh dengan dosa dan maksiat, merasa hina dan jauhnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ia mencela dirinya. Bagaimana ia boleh melakukan dosa dan maksiat kepada Allah dalam keadaan dirinya yang begitu kerdil, dirinya yang begitu lemah, dan ia boleh mencela dirinya dengan mengatakan, wahai nafsuku, tidakkah engkau malu terhadap apa yang engkau telah lakukan? Apakah belum tiba masanya untuk kau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wahai nafsuku, apakah engkau mampu untuk menanggung dosa Allah, untuk menanggung azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu berat di akhirat? Apakah engkau merasakan engkau boleh menanggung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Kita sentiasa mengungkapkan di dalam diri kita, mengingati segala apa yang telah kita lakukan dengan banyaknya, dan kita cuba berusaha untuk menginsafinya, menangis dengan apa yang telah kita lakukan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengungkapkan kata-kata yang boleh menunjukkan yang kita ini sedang bertadarru', berdoa dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, wahai Allah, wahai Tuhanku, inilah hamba-Mu yang sebelum ini liar dengan melakukan dosa dan maksiat. Sekarang ini hamba-Mu kembali ke pangkuan-Mu ya Allah, kembali dengan segala keinsafan dari segala dosa yang telah dilakukan sebelum ini. Maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Dengan kemurahan dan keampunan-Mu, berikanlah segala kebaikan kepadaku, dan peliharalah usia yang masih ada bagiku untuk melakukan kebaikan, dan jauhkanlah daripadaku segala kemungkaran. Dan kemudian hendaklah ia berdoa dengan penuh harapan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala apa yang telah diungkapkan
daripada perasaan taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali juga mengajar kepada kita supaya dalam keadaan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita memperbanyakkan menangis, merendah diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa mendengar rintihan hamba-hambanya dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan orang yang beriman yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selepas dia menunaikan sembahyang dan berdoa, menangis terhadap keterlanjurannya, dan akhir sekali adalah ia sentiasa merasakan keampunan Allah, kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, dan keampunan Allah Subhanahu wa taala itu menyelubunginya. Begitu juga seterusnya hendaklah ia mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya memohon keampunan kepada seluruh umat Islam, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Seterusnya hendaklah ia merasai yang ia ini sudah melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, yang membersihkan hatinya. Dalam keadaan yang sedemikian, ia merasai bahawa ia telah melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan menjadi bersih dengan taubat tersebut, sebagaimana ia dilahirkan oleh ibunya, yaitu seolah-olah ia baru dilahirkan oleh ibunya. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan Imam Al-Ghazali berkaitan dengan tahap yang kedua yang perlu dilalui oleh mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang telah dilakukan, sama ada dosa yang berupa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dosa yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita masuk pula ke tahap yang ketiga yang perlu dilalui oleh seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin ini sebagai halangan-halangan yang menyekat kita dari melakukan ibadat. Halangan-halangan ini ataupun tahap yang ketiga yang menghalang kita daripada melakukan ibadat ini ialah kita perlu membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh menghalang kita daripada melakukan ibadat. Dan halangan utama seseorang itu daripada melakukan ibadat adalah 4 perkara yang telah disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam muqaddimah kitab kita sebelum ini. Yang pertama, halangan yang menyekat seseorang daripada melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah kecintaan kepada dunia. Dan yang kedua, halangan hawa nafsu dan syahwat. Yang ketiga adalah syaitan. Dan yang keempat adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita melihat penjelasan dan huraian Imam Al-Ghazali berkaitan dengan 4 halangan utama yang menyekat seseorang itu daripada melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menjelaskan, wahai orang yang ingin menjadi ahli ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahawa seseorang itu tidak akan dapat berjaya melalui jalan-jalan dan liku-liku untuk beribadat ini, sehinggalah 4 perkara ini dapat diatasinya. Yang pertama, perkara yang perlu diatasi oleh seseorang itu ialah kecintaan kepada dunia. Kecintaan kepada dunia ini akan menyebabkan hati menjadi gelap. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Imam Al-Ghazali menyebut di dalam halangan ataupun sekatan bagi orang yang ingin melakukan ibadat ini, yang pertamanya adalah halangan dunia.
yang akan menyekat seseorang daripada melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi mengatasi halangan dunia ini, maka ia hendaklah memahami bagaimana untuk dia hidup di atas dunia ini sebagai seorang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia perlu merawat dirinya dengan berzuhud di dalam kehidupan dunia ini. Dan keperluan zuhud itu adalah kerana dua perkara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di sini. Yang pertama, supaya dengan zuhud itu kita akan boleh melakukan ibadat, bahkan akan mampu dan berupaya untuk melakukan ibadat dengan sebanyak-banyaknya. Kerana sesungguhnya keinginan terhadap dunia akan menyebabkan kita menjadi sibuk, akan menyebabkan kita menjadi sukar untuk melakukan ibadat kepada Allah kerana kesibukan yang banyak dalam menguruskan urusan-urusan dunia. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam menyelesaikan perkara ini, katanya sesungguhnya kita tidak akan berupaya untuk melakukan ibadat ini kerana hati sibuk dengan urusan-urusan dunia, sedangkan hati itu hanyalah satu. Bila mana ia disibukkan dengan sesuatu, maka ia tidak akan berupaya untuk melakukan yang lain. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini bahawa perumpamaan dunia dan akhirat ini bagaikan seorang wanita dan madunya. Bila mana engkau berusaha untuk memberikan sesuatu yang lebih kepada yang pertama, maka sudah pasti akan menyebabkan engkau akan dimurkai oleh seorang wanita yang lain atau madunya. Begitulah keadaannya yang disebut oleh para ulama sufi, bahawa umpama dunia dan akhirat ini bagaikan dua gelas, satunya penuh dengan air dan satunya kosong. Bila mana dituangkan air itu ke dalam gelas yang lain, maka akan berkuranganlah air dalam gelas yang pertama. Begitulah keadaan dan halnya orang yang mencari keseronokan dunia ini. Bila mana dunia sudah menguasai hati, maka akan larilah akhirat. Sementara bila mana akhirat itu berada di dalam hati, maka akan larilah dunia. Perhatikanlah kata-kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Katanya, "Idza kanatil akhiratu fil qalb, ja'atid dunya tuzahimuha lilu'miha." Bila mana akhirat itu berada di dalam hati, maka dunia akan datang untuk merebutnya. Dan bila mana wa idza kanatid dunya fil qalb lam tuzahimul hal akhirah likaramiha. Sementara bila mana dunia berada di dalam hati, ia tidak akan didatangi dan disibukkan oleh akhirat, kerana akhirat itu adalah yang lebih mulia, sementara dunia itu adalah yang lebih rendah. Para pendengar di IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan sebab itu adalah menjadi keperluan kepada seseorang yang beriman untuk menyibukkan dirinya dengan urusan-urusan akhirat dan menjauhkan dirinya dari urusan-urusan dunia. Dan jikalau kedua-duanya itu boleh dihimpunkan, sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jikalau dunia dan akhirat itu boleh dikumpulkan ke dalam hati seseorang, maka sudah pasti akan dapat dikumpulkan di dalam hatinya. Sebagaimana kata Sayyidina Umar yang dipetik oleh Imam Al-Ghazali, katanya, "Lau kanata mujtami'ain," iaitu jikalau dunia dan akhirat ini boleh berkumpul, li ahadin, bagi seseorang sani padaku, lajtama'ata li, maka sudah pasti dia boleh berkumpul bagiku, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengurniakan kepadaku kekuatan dan juga kelembutan. Dan itulah juga yang berlaku kepada para salihin yang lain. Disebut bahawa dunia yang sementara yang boleh membawa kepada kebinasaan ini, jika diberikan keutamaan, sudah pasti akan menyebabkan hati kita menjadi sibuk dan batin kita akan menjadi tercemar. Maka dengan sebab itu adalah menjadi kewajipan kepada orang yang bijak untuk membersihkan hatinya daripada perkara-perkara tersebut dengan meletakkan akhirat di hadapannya dan menjadikan kepentingan akhirat itu adalah suatu yang utama. Ini telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratih. Sesiapa yang cintakan dunia, maka sudah pasti ia akan merosakkan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyah. Sesiapa yang cintakan akhiratnya, maka pasti dia akan memudaratkan dunianya. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Oleh itu, wahai manusia yang beriman kepada Allah, utamakanlah apa yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat, daripada apa yang akan musnah dan akan hancur, yaitu kehidupan dunia yang sementara. Oleh itu kata Imam Al-Ghazali, berdasarkan kepada hadis ini, dapatlah kita lihat bahawa bila mana kita sibukkan diri kita ini dengan dunia, dan kita juga sibukkan batin kita dengan keinginan-keinginan dunia, maka sudah pasti kita tidak akan berupaya untuk melakukan ibadat dan menunaikan hak-hak yang sepatutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jikalau kita berlaku zuhud terhadap dunia dan memberi ruang dan masa yang banyak untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu kita akan mudah untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anggota-anggota kita juga akan membantu kita untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kita tidak mempunyai sifat tersebut, maka sudah pasti kita akan merasa sukar untuk melakukan ibadat kepada Allah. Sebagaimana kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang hamba itu bila mana ia zahid terhadap dunia, maka hatinya akan menjadi terang dengan hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan anggota-anggotanya juga akan membantunya untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang tidak mempunyai sifat zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia, maka sudah pasti akan menjadi berat kepadanya untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan semakin kuranglah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesibukan seseorang itu dengan urusan-urusan dunianya. Maka ingatlah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sementara, dan kehidupan akhirat itulah yang akan kekal abadi buat selama-lamanya. Maka itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa kehidupan akhirat itulah merupakan kehidupan yang sebenar, sementara dunia ini adalah tempat untuk kita melakukan ibadat kepada Allah, dan dijadikan hidup dan mati itu sebagai ujian Allah Subhanahu wa taala untuk menilai di antara kita siapakah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan bersama dalam rancangan yang akan datang berkaitan dengan halangan yang kedua, iaitu halangan daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menyekat kita daripada melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu Subhanahu wa taala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.